tengok series The Good Doctor. Untuk siapa yang pernah tengok, mesti tahu series The Good Doctor ni mengisahkan tentang seorang pakar bedah yang bernama Dr. Sean Murphy. Dan Dr. Sean Murphy ni merupakan seorang pakar bedah yang menghidapi autism. Jadi autism ni apa sebenarnya? Autism ni yang juga lebih dikenali sebagai Autism Deficit Disorder merupakan satu keadaan di mana interaksi sosial seseorang terganggu akibat masalah komunikasi, pemencilan diri serta keinginan terhadap sesuatu benda. Jadi autism ni boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu low functioning dan high functioning. Low functioning ni merujuk kepada penghidap autism yang mempunyai tahap mental yang lebih rendah berbanding usia sebenar mereka. Manakala high functioning ni pula merujuk kepada penghidap autism yang mempunyai masalah sosial tapi masih boleh belajar seperti orang biasa. Sudah pasti setiap perkara yang berlaku, seseorang itu akan mempersoalkan sebab perkara tersebut boleh berlaku. Sama juga seperti topik yang dibincangkan pada hari ini, iaitu Autism Spectrum Disorder (ASD). Menurut kajian, punca utama autism boleh berlaku masih lagi tidak dapat dipastikan sehingga hari ini. Namun, terdapat kajian yang merumuskan atau menjangkakan bahawa terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko berlakunya autism. Sebagai contoh, pada tahun 2019, para pekaji telah berjaya menyelesaikan salah satu kajian yang paling besar mengenai ASD. Kajian ini melibatkan lebih kurang 2 juta orang dari 5 buah negara. Para pekaji telah merumuskan bahawa antara faktor yang meningkatkan risiko berlakunya autism ialah jin, persekitaran serta kesihatan dan cara hidup para ibu semasa mengandung. Apabila para pekaji membincangkan faktor persekitaran ini, mereka merujuk kepada apa-apa sahaja punca yang tidak berkaitan dengan genetik. Namun, hanya beberapa skop sahaja yang diterima sebagai penyebab peningkatan risiko berlakunya autism. Sebagai contoh, terdapat jangkitan sewaktu mengandung atau faktor umur ibu bapa. Terdapat juga risiko persekitaran yang menarik namun masih belum dilakukan uji kaji yang lebih terperinci oleh pihak berkenaan. Oleh itu, para pekaji berdebat mengenai bagaimana bahayanya risiko dari segi persekitaran ini pada tahun 2021. Salah satu organisasi di Amerika iaitu American Speech Language Hearing Association mengatakan bahawa bahan-bahan seperti hidrokarbon, plumbum dan exhaust automotif masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Jadi, kita boleh kesan pengidap autism ni seawal mereka berumur 18 bulan sehingga 3 tahun bergantung kepada ciri-ciri yang ditunjukkan. Antara ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kanak-kanak yang menghidapi autism ialah pertama sekali mereka mempunyai masalah dalam komunikasi dan pertuturan. Mereka susah nak menyatakan kehendak mereka dan memahami percakapan orang lain. Selain itu, pertuturan mereka ni juga mungkin terhad hanya kepada satu patah perkataan. Selain itu, ciri yang kedua ialah kanak-kanak autism ni mempunyai masalah dalam interaksi sosial. Mereka ni tidak menunjukkan minat untuk bergaul atau berinteraksi dengan individu lain. Mereka ni juga susah nak buat eye contact apabila bercakap ataupun berinteraksi dengan seseorang. Kanak-kanak autism ni kebiasaannya suka bermain sendirian dan susah nak bergaul dengan kanak-kanak lain. Akhir sekali, apakah antara cara untuk menjaga orang yang mengidap autism? Pertama sekali, anda seharusnya berkomunikasi dengan sabar dan jelas. Hal ini demikian kerana mereka memerlukan masa yang panjang untuk memahami perbualan serta memulakan perbualan. Mereka juga berkemungkinan tidak berupaya untuk berkomunikasi secara verbal. Oleh itu, anda boleh menggunakan bahasa isyarat dengan mereka. Selain itu, anda juga boleh membantu mereka ketika mereka memerlukan bantuan seperti melintas jalan ataupun ketika ingin berinteraksi dengan orang lain. Akhir sekali, anda perlulah menjaga tutur kata dan perbuatan anda bersama mereka. Anda seharusnya memberikan kata-kata yang positif dan tidak bertindak kasar maupun buli mereka. Sekian sahaja daripada kami. Bye!